20 orang. Alif, kenapa Alif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dah 21 orang. Bolehlah kita mula. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi hari ini. Semoga semuanya sihat-sihat. Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik. Jadi hari ini kita akan sambung pengajaran kita pada minggu lepas. Iaitu minggu lepas kita dah belajar apa? Siapa ingat? Boleh jawab. Minggu lepas kita belajar apa? PM dan PB. Okey, lagi? Boleh cakap dengan mic, tak apa, tak ada masalah, cikgu tak marah. Awak jawab, tekan, lepas tu tekan mute balik. Tak ada masalah. Selain daripada PM dan PB, pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, kita belajar apa lagi? Kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains tu tajuk besar. Di dalam kemahiran proses sains, apa dia? Malarkan. Malarkan tu pemboleh ubah lah, mengenal pasti pemboleh ubah. Selain daripada itu, ada satu lagi bahagian dalam KPI yang kita dah belajar. Tujuan. Bagus. Kita belajar untuk menyatakan tujuan. Okey. Siapa ingat? Siapa boleh jawab dekat cikgu? Macam mana cara kita nak menyatakan tujuan sesuatu aktiviti, sesuatu eksperimen? Apa formula dia? Ingat tak? Siapa nak jawab? Tak ada yang nak jawab? Dia panggil nama ni. Mariam Jamilah. Macam mana kita nak jawab tujuan? Ingat lagi tak? Ada belajar tak kat rumah? Memang kat rumah pun. Ada belajar tak selepas cikgu buat pengajaran? Cikgu ada bagi. Macam mana cara jawab tujuan? Siapa nak tolong Mariam? Ya, okey, jawab. Madiha. Macam mana? Macam mana kita nak jawab tujuan? Untuk? Tak ingat? Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Bagus. Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Benda tu kena ingat formula-formula cara menjawab KPS ni. Itu berguna tu. Okey, baik. Jadi kita sambung terus dengan pengajaran kita. KPS. Semua nampak slide cikgu? Nampak Nampak. Okey. Ni kita dah belajar ni. Pemboleh ubah, manipulasi, bergerak balas, dimalarkan. Okey, 3 cara kita nak kenal pasti daripada bentuk jadual. Ni cikgu ulang balik dengan kamu ni. Sebelah kanan jadual tu ialah pemboleh ubah manipulasi. Okey, sebelah kiri jadual pemboleh ubah bergerak balas. Kena ingat semua tu, kedudukan PMPB ni. Okey, kalau jadual yang melintang ni, sebelah atas pemboleh ubah manipulasi, sebelah bawah pemboleh ubah bergerak balas. Baik, tapi ini yang asas. Kadang-kadang ada 3 melintang ni, ada tambah 1 lagi yang di bawah. Jadi kena guna kebijaksanaan atau latihan-latihan yang awak selalu buat tu untuk mengenal pasti. Dia tak selalunya tak macam ni, tapi kita kena faham aktiviti tu macam mana, apa yang kita ubah, apa hasil yang kita lihat, apa yang dimalarkan. Semua tu kena fahamlah. Apa maksud sebenarnya pemboleh ubah manipulasi, apa maksud sebenarnya pemboleh ubah bergerak balas. Seorang cikgu nak seorang jawab. Apa yang kamu faham tentang pemboleh ubah manipulasi? Macam
Siapa nak jawab? Royan. Apa yang awak faham tentang pemboleh ubah manipulasi? Muhammad Royan. Ada ke? Siapa nak tolong Muhammad Royan? Orang lain. Hai, senyap je. Siapa-siapa? Tak ada siapa nak jawab? Bilangan. Itu apa dia pemboleh ubah manipulasi dalam jadual ni. Tapi apa dia pemboleh ubah manipulasi? Ni atas ni dalam nota ni. Pemboleh ubah manipulasi yang berbeza. Bukan jenis aktiviti ni. Nampak tu. Yang berbeza ni. Sekejap, cikgu besarkan sikit. Okey. Yang berbeza. Apa yang kita bezakan? Apa yang kita ubahkan dalam aktiviti? Tengok dalam ni. Tengok jenis aktiviti ni. Tidur. Yang pertama, tidur. Lepas tu, untuk tidur ni, kita kira pula berapa purata bilangan turun naik dada. Itu yang kita kira, kita lihat, kita perhatikan. Itu pula pemboleh ubah bergerak balas. Hasil daripada apa yang kita ubah. Bila tidur, purata bilangan turun naik dada 12. Hasil dia. Lepas tu kita ubah pula aktiviti berjalan. Lepas tu bila kita berjalan, kita kira pula bilangan turun naik dada. Selepas berjalan, berapa bilangan turun naik dada? 30. Hasil dia 30. Lepas tu kita ubah lagi aktiviti yang lain. Itu maksud pemboleh ubah manipulasi. Kita ubah pula aktiviti berlari. Bila berlari, bilangan turun naik dada purata dia 58. Hasil dia. Yang kita ubah hasil yang berlaku. Apa yang kita ubah tu ialah pemboleh ubah untuk 3 ikat. Ikat apa? Siapa yang cakap 3 ikat tu? Apa dia? Ada nak tanya? Boleh terus tekan butang mute tu ya. Jangan, kerana cikgu tak perasan. On chat, tekan je butang mute tu. Tengah fikir apa Madiha? Baik. Sekejap Okey. Jadi cikgu nak kamu jelas betul-betul. Faham betul-betul. Macam mana? Apakah dia pemboleh ubah manipulasi tu? Bukan untuk jadual ni je. Semua jadual, semua aktiviti yang kamu jalankan dalam mata pelajaran sains ni, kamu kena tahu, kena kenal pasti. Yang mana satu pemboleh ubah manipulasi, yang mana satu pemboleh ubah bergerak balas. Baik, kita tengok lagi contoh. Yang bawah. Ni cikgu ulang balik yang minggu lepas. Cikgu nak kamu betul-betul faham. Baik, untuk jadual, bahagian bawah ni ialah pemboleh ubah manipulasi dan bahagian atas ni pula pemboleh ubah bergerak balas. Ini untuk jadual. Dah. Okey, jadi itu yang kita dah bincang. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk seterusnya. Corak. Cikgu dah ajar dah minggu lepas corak. Dah ke belum? Hai. Dah. Senyap je. Belum? Dah? Belum. Belum. Okey. Jadi keluarkan buku catatan. Ni tukar nombor 3 jadi tajuk yang nombor 3 tu sambung yang minggu lepas. Nombor 2 ni tukar kepada nombor 3. Tajuk dia corak atau pola. Salin, sambung yang minggu lepas. Ada tak buku catatan kamu dengan kamu? Kena ada
Polar. Ejaan dia bukan polar ni. Aduh, salah dia pula. Ejaan dia polar. P-O-L-A. R ni tak ada. Cikgu buat dalam buku tulis ke? Buku tulis, buku catatan. Salin yang bahagian ni saja yang cikgu kotakkan hijau ni. Nombor 3, corak atau pola perubahan. Terdapat 3 sahaja corak yang digunakan. Yang pertama, bertambah. Yang kedua, berkurang. Dan yang ketiga, tidak berubah. Setiap aktiviti, setiap pemboleh ubah manipulasi yang bergerak balas, kita boleh buat satu rumusan atau kita boleh buat satu pemerhatian dalam bentuk corak. Dah salin belum? Dah siap salin belum? Belum. Lamanya. Sikit je tu. Okey. Cikgu tunjuk dah. Kalau tak sempat ni cikgu tak boleh nak tunggu lama sebab masa kita pendek. Jadi cikgu akan teruskan kalau tak sempat salin ni. Dah. Okey. Tapi kalau tak sempat ni cikgu ada buat rakaman. Kamu boleh tengok balik. Ni nota penting yang kamu kena ingat ni salin yang cikgu salin. Yang contoh-contoh atau latihan tu kamu boleh tengok balik lah bahan yang cikgu bagi nanti kemudian. Baik. Apa maksud bertambah, berkurang, tidak berubah ni? Ni dia. Okey, jadi selalunya kamu akan diberi jadual atau graf. Corak atau pola, contoh ni. Tengok soalan bawah tu. Buku nota baru ke lama, yang barulah tahun baru 2021. Kan dah beli buku nota sains panjang warna biru tu. Dah beli buku tulis belum? Kat kedai buku. Belum? Alamak. Tak apa, yang tak ada buku nota tu gunalah buku lama ke, buku kertas ke, buku catatan mana-mana ke. Baik. Jadi soalan bawah tu, apakah corak perubahan purata denyutan nadi? Apakah corak perubahan purata denyutan nadi? Purata denyutan nadi ni pemboleh ubah manipulasi ke bergerak balas? Siapa nak jawab? Pemboleh ubah bergerak balas. Bagus. Pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jadi, apakah corak dia? Kita tengok daripada data dia, daripada atas pergi ke bawah. 10, 30, 50. Jadi, corak dia bertambah. Kenapa bertambah? Sebab bilangan purata denyutan tadi tu bertambah. Bertambahlah corak dia. Tu maksud dia. Kan? Senang je ni. Okey, cikgu nak test korang. Ni faham tak ni? Faham Faham kan? Okey, harap faham. Jadi, kalau macam ni, kalau cikgu ambil jadual ni, apakah corak pemboleh ubah dimanipulasi? Korang jawab. Hafiz, bertambah. Bagus. Okey, Khairi Haziq bertambah. Syahir bertambah. Okey, bagus. Jadi, corak pemboleh ubah manipulasi, kita tengok dari kiri ke kanan, perubahan dia, 2, 4, 6, 8 bertambah. Kamu, cikgu tak suka kamu type. Boleh bercakap, tak apa, tak ada masalah. Boleh bercakap. Tekan butang mic itu boleh bercakap. Tak ada masalah. Dan juga corak pemboleh ubah bergerak balas. Apa corak pemboleh ubah bergerak balas? Corak jisim mangga. Khairi Haziq bertambah. 1, 2, 3, 4 bertambah.
saya tak boleh buka mic. Okey, tak apalah tu. Kalau tak boleh, tak apalah. Nak buka guna screwdriver tak? Jangan. Baik. Mic rosak. Okey, tak apa. Tak ada masalah. Okey. Tapi bila dah buka mic, bila dah habis bercakap, tekan balik mute tu. Jangan biar mic terbuka. Itu boleh mengganggu. Okey, baik. Jadi ini dalam bentuk jadual. Ini kita dalam bentuk jadual. Kita tengok corak atau pola dalam bentuk jadual. Kita dalam bentuk graf pun ada corak dengan pola dia juga. Apakah corak perubahan denyutan nadi dalam penyiasatan ini? Okey, tapi sebelum tu cikgu nak terangkan tentang, cikgu dengar ke saya cakap? Shalin tak dengar pun. Shalin cakap lagi sekali. Tak ada. Baik. Untuk jadual. Okey, ini kena faham betul-betul. Cikgu terangkan sikit yang pertama. Jadual. Untuk jadual, corak PM untuk jadual sentiasa bertambah. Nampak tak tulisan cikgu tu? Baik, corak PM untuk jadual sentiasa bertambah. Kalau jadual. Kalau jadual di PM ni yang di bahagian bawah. Dia sentiasa akan bertambah. Kalau nak buat jadual memang bawah tu dia akan dalam bentuk corak bertambah. Kalau dia buat jadual dalam bentuk corak berkurang, tu dia ada jadi salah. Ayam goreng apa pula is. Jangan cek benda yang bukan berkaitan PDP ni ya. Ayam goreng apa is. RM6 lah, apalah. Cikgu off chat tu nanti kan. Baik. Tapi corak untuk pemboleh ubah bergerak balas. Walaupun tak ada nombor, tapi kita boleh. Apa dia? Corak untuk pemboleh ubah bergerak balas, kita boleh nyatakan dengan merujuk bentuk dia. Bentuk yang terdapat di dalam carta tu. Okey, macam mana nak tengok? Kalau bentuknya menaik, coraknya bertambah. Kemudian bentuk dia turun macam ni, corak dia berkurang. Kemudian bentuk dia mendatar macam ni, corak dia tidak berubah. Ini hanya untuk corak pemboleh ubah bergerak balas sahaja. Untuk corak pemboleh ubah manipulasi dalam graf atau carta palang ni, dia hanya dalam keadaan bertambah. Hanya dalam keadaan bertambah. Harapnya faham. Maksudnya PM bertambah, PB berkurang. PM bertambah, PB berkurang. Tak ada berkurang pun. PM bertambah. PB ni kita tengok yang. Ini ada berapa corak dalam jadual ni? Dia ada 3 corak. Okey, soalan. Apakah corak perubahan purata denyutan nadi dalam penyiasatan ini? Okey, bertambah. Macam cikgu tunjuk ni. Bertambah. Kemudian berkurang dan tidak berubah. Kalau dia ada satu garisan je, kalau satu garisan je macam ni. Jadi corak dia bertambah. Ni ada 3 corak. Bagus. Nanti kita buat latihan, kita uji kefahaman semua orang. Cikgu nak uji. Baik. Kita tengok latihan dulu Kita jawab sama-sama. Cikgu nak semua jawab. Baik. Ini.
Baik. Ini adalah, nanti besarkan sikit. Besar lagi, besar, besar dan besar, besar lagi dan lagi. Okey. Jadi, Raja menunjukkan penyiasatan dia ni soalan yang minggu lepas. Minggu lepas cikgu ambil soalan ini dan kita kena kenal pasti pemboleh ubah dan menyatakan tujuan. Tapi dalam soalan yang sama juga, dalam soalan yang sama juga ada kemahiran-kemahiran lain yang kamu kena ada untuk menafsir maklumat-maklumat yang ada dalam aktiviti ni. Baik. Untuk yang pertama, seorang tolong jawab bilangan tujuan untuk aktiviti ni. Apa tujuan dia? Jawab sekejap. Nak tulis dalam chat pun tak ada masalah. Apa tujuan? Ingat lagi tak macam nak jawab tujuan? Tujuan untuk antara mentor. Okey. Ingat balik, bagus. Tujuan, ingat ni yang kita dah belajar minggu lepas. Untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. Ni cara jawab tujuan. Tekan butang mute balik lepas bercakap tu. Tekan butang mute tu. Tekan butang mute tu balik. Oi, siapa bergaduh tu? Suara apa tu? Siapa bergaduh tu? Yang bergaduh. Baik, jadi untuk jawab tujuan, yang pertamanya kita kena tahu formula dia ni. Formula untuk menyiasat hubungan di antara PM dengan PB. PM dengan PB, kita boleh tengok dalam jadual ni. PM dia ialah apa? Ni PM dia. Ni PM. Bilangan bateri, yang sini pula ialah PB. Ini kita dah belajar PB. Jadi daripada PMPB ni kita boleh dah nak jawab tujuan. Apa dia tadi? Dia kata apa? Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan bateri dengan apa? Kecerahan mental. Okey. Jadi, corak untuk pemboleh ubah manipulasi. Apa dia? Corak untuk pemboleh ubah manipulasi. Ni pemboleh ubah manipulasi. Apa corak dia? Bertambah. 1, 2 dan 3. Bagus. Bertambah. Corak untuk pemboleh ubah bergerak balas? Bertambah. Kecerahan dia bertambah. Kan? Malap, terang, amat terang. Jadi, corak kecerahan mentol sama juga bertambah. Baik. Okey, hubungan. Hubungan cikgu nak masuk selepas ni. Ini kita sekarang ni, yang bahagian pertama ni cikgu nak kita berlatih nyatakan corak dulu. Baik, soalan seterusnya. Kurang pelajar menyiasat masa ayunan bandur dalam 30 saat. Berapa ayunan bandur tu berayun dalam 30 saat? Dengan diubah panjang bandul ni 20 cm.
Diubah panjang dia. Ni tali bandul ni yang pertama 20 cm. Yang sebelah ni panjang dia 15 cm. Bila panjang dia 20 cm, ayunan bandul 10. Bila panjang 15 cm, ayunan bandul 15. Okey, daripada gambar ni, cikgu, siapa punya tu? Daripada gambar ni, okey, cikgu nak uji. Apakah pemboleh ubah manipulasi? Apa yang diubah antara gambar kiri dengan gambar kanan? Jap, tengah fikir. Tak payahlah tulis. Yang lain-lain. Ayunan bandul. Kamu ubah ke ayunan bandul? Panjang tali. Panjang tali. Bagus. Kepanjangan tali. Tak ada. Mana ada kepanjangan tali? Panjang tali. Panjang tali ni yang kamu ubah ni. Panjang tali ni yang kamu ubah. Ni panjang ni. Ni 20 cm. Lepas tu kamu ubah pula panjang dia 15 cm. Ini yang kamu ubah. Kamu tak ubah ayunan bandul. Kamu tak buat 10, lepas tu kamu ubah 15. Tak. Kamu ubah panjang tali, kamu biar dia berayun. Lepas tu hasil daripada perubahan panjang tu, kamu kira. Itu baru yang bergerak balas. Apa dia yang bergerak balas? Bilangan ayunan. Bagus. Oh, cerdik korang ni. Oi, bangga cikgu. PM. PM ialah panjang. Kepanjangan ke panjang? Panjang. Mana ada kepanjangan Panjang tali. Dapat soalan kamu conteng je dalam kertas kamu ni. PB pula. PB apa tadi? Bilangan ayunan. Bilangan ayunan. Bagus. Okey. Daripada PMPB ni, tolong mana ada biasa-biasa. Apa biasa-biasa pula ni? Cik. Hebatlah tu boleh jawab. Baik. Korang ni. Kuat cek dalam ni kan dah kena marah dengan ketua darjah dah. Belajar weh. Baik. Jadi, apakah tujuan? Apakah tujuan penyiasatan yang kamu dah buat ni? Siapa tolong seorang jawab? Tujuan penyiasatan daripada yang diubah dan daripada yang dilihat, tujuan dia. Kenapa kamu buat benda ni? Tujuan. Orang jawab? Menyiasat hubungan di antara panjang tali dan bilangan ayunan. Bagus. Untuk menyiasat hubungan di antara panjang tali dengan bilangan ayunan apa? Ayunan apa? Ayunan tangan? Bandul. Bandul. Panjang tali dengan bilangan ayunan bandul. Bagus. Cikgu tulis tujuan kat sini. Untuk menyiasat. Cikgu tu unyuk. Ya, apa dia? Unyuk tu. Untuk, salah cikgu nampak saja Untuk menyiasat hubungan di antara, apa dia tadi? Panjang tali. Panjang tali. Dalam jadual ni dia tulis panjang bandul, tak apa, sama je tu. Panjang bandul lah, panjang tali boleh, panjang bandul cikgu ambil. Kita ambil dalam jadual lah. Kalau ada jadual kita ikut jadual. Panjang bandul dengan Bilangan ayunan. bilangan ayunan bandul. Okay. Daripada tujuan ni kita dah tahu PM, dah tahu PB. Senang kita nak jawab soalan yang lain-lain. Apakah corak pemboleh ubah manipulasi?
Corak pembuli ubah. 20 ke 15. Apakah Berkurang. corak dia? Berkurang. Okey, berkurang. Apakah corak pembuli ubah bergerak balas? Bertambah. Bertambah. Okey. Lagi. Setakat ni boleh faham dah macam mana nak tahu, nak kenal pasti pembuli ubah, nak kenal pasti corak. Kita tengok daripada apa yang kita dah buat, atau kalau ada jadual lagi senang. Okey, kita sambung lagi. Garanti faham punya. Belagak lah kau. Okey, kita test yang ni pula. Okey, seorang terus jawab tujuan. Sudah tahu. Okey, Fatih. Jawab, Fatih. Muhammad Fatih. Tujuan untuk penyiasatan ni. Jawab, cikgu. Awak jawab, cikgu tulis. Fatih, cepat. Fatih. Mana? Jawab, Fatih. Jawablah. Salah cikgu betul kan? Jangan takut. Boleh. Apa dia? Cepat, Fatih. Dia tengah... Tak ada mic. Cepat, Fatih. Untuk menyiasat antara hubungan. Sabar. Untuk menyiasat hubungan di antara apa? Bilangan masa. Bilangan masa tak ada, masa je. Masa dengan apa? Dengan suhu air. Bagus. Senang je kan. Jawapan dah ada dalam soalan. Apa susah sains ni? Sains tak susah. Jawapan tu ada dalam soalan tu. KPS tu tak susah pun. Untuk menyiasat hubungan antara masa dan suhu air. Untuk menyiasat hubungan di antara masa dengan suhu air. Okey, bagus semua. Oh, bangga. Baik. Jadi, seorang. Madiha pula. Madiha ni kuat marah ni. Tak nak. Nasrul Haq. Apa takut mati tanam. Oi. Okey, Nasrul Haq. Tolong jawab. Corak untuk pembuli ubah manipulasi. Ayah. Ada telefon ambilkan bilik ayah. Amin. Nasrul Haq. Boleh jawab, Nasrul Haq? Apakah corak pembuli ubah manipulasi? Senyap pula Nasrul Haq ni. Bertambah. Okey, bagus. Bertambah. Daripada 0246 810, corak masa dia bertambah. Okey, bagus. Okey, Ikram. Ikram pula. Corak pembuli ubah bergerak balas. Laila Masturina. Kalau soalan inference nak jawab apa? Inference tu nanti. Inference tu cikgu akan masuk kemudian. Ini asas dulu. Semua jawab bertambah. Oh, seorang je yang betul nampak gayanya. Baik, cuba tengok ni. Sebenarnya dalam maklumat suhu air ni dia ada dua bahagian. Yang pertama 30, kemudian dia bertambah 50, kemudian dia bertambah 70, kemudian dia naik 90, kemudian dia naik 100, kemudian sebelah dia dalam minit ke-10, 100 juga. Jadi bahagian pertama ni bertambah. Bahagian pertama dia bertambah. Maksudnya dalam eksperimen ni dia ada dua corak. Bertambah. Letak koma. Kemudian bahagian kedua ni daripada 100, kemudian 100. Ni bahagian kedua. Bertambah.
Kemudian kemudian ni kita boleh kita tulis dalam bentuk koma je. Kemudian jap. Kemudian Allah hilang bak. Kemudian tidak berubah. Ni cara jawab dia. Bila ada dua corak di dalam jadual atau carta palang. Yang pertama bertambah, kemudian tidak berubah. Ini corak. Bukan kita tulis koma jangan buat bentuk lain pula jangan buat macam ni. Jangan ada cikgu tengok ada jawapan tu dia buat macam ni. Ni macam ni jangan. Ada jawapan kawan dia tulis bertambah, lepas tu dia buat macam ni. Tidak berubah. Tak nak. Macam ni tak nak. Tulis dalam bentuk koma. Tulis koma ni. Baik. Okey. Untuk inference nanti dulu. Hari ni cikgu nak ajar kamu dua bahagian je. Corak dengan hubungan. Okey. Ini last. Sebelum kita masuk bahagian hubungan. Okey, seorang tolong jawab. Apakah tujuan? Okey, ada yang nak jawab tu? Okey, jawab je. Tak ada, jangan malu, jangan segan. Mari jawab. Untuk Laila. Okey, jawab. Laila. Untuk menyiasat hubungan. Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan tikus dengan minggu. Ulang balik. Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan. Nampak dah terperangkap dekat situ. Kamu dah lupa dah. PM yang mana? PM yang ni. PM yang bawah ni. Minggu dan bilangan tikus. PM untuk jadual yang ni. Ini PM. Yang atas ni pula PB. Yang atas ni ialah PB. Jangan terkeliru, jangan terperangkap. Atas ni PB. Jadi ulang balik. Siapa yang jawab? Laila tadi kan? Untuk menyiasat hubungan di antara Minggu dengan bilangan tikus. Bagus. Untuk menyiasat hubungan di antara minggu dengan bilangan tikus. Nampak tak? Dah kena perangkap oleh soalan. Sebenarnya jawapannya nak hampir betul dah. Tapi tersilap sikit je. Dia terbalik PMPB tu. Maksudnya kamu tak kenal lagi yang mana, tak pasti lagi yang mana satu PM, yang mana satu PB. Kamu ubah minggu tu, minggu pertama kamu kira bilangan tikus. Lepas tu kamu ubah pula minggu kedua, bila ubah minggu kedua kamu kira bilangan tikus. Kamu tak ubah bilangan tikus. Nak salin corak pola, tak faham lah. Nak salin nota ke? Lutfi, nanti boleh tengok balik rakaman tu. Atau cikgu akan bagi bahan-bahan nota tu, kamu boleh salin dekat situ. Tak apa. Tengok rujuk balik. Nanti cikgu akan bagi bahan. Lepas ni cikgu akan bagi link kehadiran siapa yang hadir Google Meet. Dengan cikgu akan bagi link untuk bahan-bahan pengajaran sekarang ni. Kamu boleh tengok dalam tu. Dalam satu Google Form tu semua cikgu bagi. Link cikgu bagi, rakaman cikgu letak, bahan-bahan cikgu letak. Dan bawah sekali tu ada soalan. Jawab soalan-soalan tu. Siapa nak jawab? Nadiha, kenapa? Nadiha, dia nak tanya?
Baik. Jadi, apakah corak untuk pemboleh ubah manipulasi? Oh, cikgu tak tanya, dah jawab dah. Bagus, Naomi, Hafiz. Apakah corak pemboleh ubah manipulasi? Apakah corak Astaghfirullahaladzim. Korang ni. Ingat tak cikgu cakap tadi? Ni. Ingat tak cikgu cakap tadi? Corak pemboleh ubah manipulasi untuk jadual. Sentiasa bertambah. Okey, kita tengok ni. Kalau tak percaya, PM yang bawah ni kan, mula ni, corak minggu ni, bawah ni. Jadi, ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, corak pemboleh ubah manipulasi bertambah. Minggu ni bertambah daripada 1, jadi 2, jadi 3, bertambah. Corak pemboleh ubah bergerak balas tu yang baru kamu tengok bentuk ni ni. Maksudnya dari bawah bertambah. Maksudnya dari bawah ke atas tu bertambah. Mana ada dari bawah ke atas, Fatih? Mana bawah ke atas, cikgu tak faham lah. PM ni, yang bahagian bawah ni. PM yang bawah ni, PM yang cikgu buat anak panah biru ni. Kemudian, corak pemboleh ubah bergerak balas, kita tengok pada bentuk graf tu. Jadi corak pemboleh ubah bergerak balas, barulah jawapan dia berkurang. Harap faham ya. Kalau macam ni, corak dia baru bertambah pemboleh ubah bergerak balas. Kuantiti gas asli bertambah. Corak pemboleh ubah manipulasi tahun tu bertambah. Tapi yang ini, corak pemboleh ubah manipulasi bertambah. Corak pemboleh ubah bergerak balas, bilangan tikus tu berkurang. Faham Boleh faham tak? Harapnya faham. Boleh. Okey. Jadi cikgu nak masuk bahagian seterusnya. Sikit je ni. Senang saja. Kita akan masuk kepada bahagian hubungan atau hipotesis. Ambil salin untuk sebagai ni yang cikgu bulat petakkan ni. Ni je. Buat salin yang ni. Bahagian nota penting. Hubungan hipotesis. Untuk menulis hubungan dan hipotesis ditulis menggunakan formula apa? Ni formula dia, cara jawab dia. Semakin corak PM, semakin corak PB. Ni hubungan. Sadin, sekejap je tu. Cara nak menjawab hubungan. Apa maksud ni? Apa maksud tulisan hijau, tulisan merah tu? Tu nanti kita tengok. Cikgu sambung, cikgu teruskan. Siapa yang tak sempat boleh tengok balik nota lah. Okey, kita tengok yang ni. Ini kenapa Semakin corak PM, semakin corak PB. Semakin corak PM, semakin corak PB. Semakin corak PM, semakin corak PB. Letih dah aku cakap ulang. Baik. Jadi. Sekejap. Kita ambil yang ni terus. Okey. Bilangan bateri, pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas, kecerahan mentol, corak PM bertambah, corak PB bertambah. Hubungan. Kita gunakan ayat yang ini, semakin corak PM, semakin corak PB ini,
masuk sebagai jawapan dia. Siapa nak cuba? Mula-mula kita letak semakin dulu. Corak untuk PM. Apa corak untuk PM? Semakin bertambah apa? Bilangan bateri. Semakin bertambah bilangan bateri, semakin bertambah corak PB. semakin bertambah corak, semakin bertambah apa? Semakin bertambah kecerahan mental. Bagus. Semakin bertambah. Cikgu letak bawah lah. Semakin bertambah bilangan bateri. Tengah mengajar janganlah bersembang-bersembang. Dengar betul. Semakin bertambah kecerahan mental. Ya, Nelly, nak tanya apa? Nampak angkat tangan. Peperiksaan UPSI bila akan diberitahu kelak? Tak sabar nak UPSI dah. Okey, siapa yang tak faham, kita tengok, cikgu tengok. Jadi, semakin bertambah, semakin corak PM, semakin corak PB. Cikgu ulang balik. Semakin corak PM, semakin corak PB. Ni. Dua bahagian ni. Macam mana nak dapat benda-benda ni? Daripada soalan. Baik, yang bertambah kita ambil daripada corak yang ni. Corak pemboleh ubah manis populasi. Yang ini pula kita ambil yang bahagian sini. PM dia kita ambil di sini. Dan PB kita ambil di sini. Semua jawapan ada dalam soalan. Baik, kita teruskan. Untuk soalan ni pula. Apakah hubungan dia? Siapa nak jawab? Semakin? Jawapan cepat. Semakin berkurang panjang bandul. Okay, bagus. Semakin berkurang panjang bandul. Semakin bertambah bilangan ayunan bandul. Bagus. Macam ni cikgu suka aktif menjawab. Semakin bertambah apa? Bilangan ayunan bandul. Faham Faham macam mana kita nak nyatakan hubungan? Harapnya faham macam mana kita nak menyatakan hubungan di dalam satu-satu aktiviti. Satu-satu hasil penyiasatan. Baik, sambung lagi. Masa dah nak habis. Ni mencabar sikit. Cuba jawab. Semakin apa? Bertambah masa. Semakin bertambah masa, semakin bertambah air dan tidak berubah. Macam mana nak jawab tu? Macam mana nak sebut tu? Semakin bertambah masa, semakin makin bertambah apa? Suhu air kemudian tidak berubah. Macam ni cara jawab dia. Semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu air, kemudian tidak berubah.
Apa yang entah, Fatih? Entah apa? Baik. Kita teruskan lagi. Ni yang terakhir. Hubungan. Siapa nak jawab? Semakin bertambah minggu, semakin berkurang bilangan tikus. Siapa yang menjawab tu? Sebut nama sekejap. Suara yang sama je. Orang lain tak nak jawab ke? Siapa yang jawab tadi tu? Semakin. Bukan nak marah. Siapa yang jawab tadi tu? Suara siapa tadi tu? Senyap lah. Semakin bertambah. Semakin bertambah apa? Minggu. Bertambah minggu. Siapa nama tu? Cikgu. Okey. Bagus Hak. Nak sebut nama malu-malu pula. Semakin bertambah minggu. Semakin apa? Sambung Hak. Semakin berkurang bilangan tikus. Berkurang bila. Apa yang ketuk-ketuk belakang tu? Semakin berkurang bilangan tikus. Tikus. Okey. Nampak tak kat situ? Klikkan lagi sikit. Daripada semakin corak untuk PM ni, corak dia kita ambil kat sini, PM dia kita ambil kat sini. Lepas tu semakin berkurang corak PB kita ambil di sini, dan PB-nya apa dia? Kita ambil kat sini. Aku yang Ya. Apa yang share screen pula ni? Oi, apa korang buat ni? Aduh. Apa yang share screen pula ni? Korang ni. Masalah. Apa cikgu? Apa yang korang buat? Nak kena marah ni, Mana ni? Sekejap. Kena mana setting dia? Nanti tekan setting share screen ke? Tu dah gatal-gatal lagi. Off. Ni kau tekan ni kamu tak boleh check ni. Okay. Tak apa. Itu kesilapan dia tertekan. Tangan dia gatal. Mari kat sekolah ni cikgu garukan tangan kau. Baik. Sikit lagi nak habis dah. Okay, nampak balik skrin cikgu? Nampak tak? Nampak. Nampak tak skrin cikgu? nampak cikgu. Siapa yang punya engkara ni nak main aku garu tangan dia? Khairi Aziz cikgu. Tak apa. Okey. Jadi dah. Okey. Jadi ini cara nak menyatakan hubungan di dalam satu-satu soalan atau satu-satu aktiviti. Semakin corak PM, semakin corak PB. Okey. Jadi setakat tu je yang kita nak belajar hari ni. Kita dah belajar banyak dah dalam 2 minggu ni. Benda ni daripada darjah 3, darjah 4, darjah 5, dah masuk darjah 6. Diulang. Tapi bila keluar soalan, kamu tak boleh jawab. Sebab tu, kena ulang tiap-tiap tahun benda yang sama. Tapi bila keluar soalan, kamu masih tak boleh jawab. Tak tahu kenapa. Apa yang masalahnya. Jadi cikgu harap untuk tahun 6 ni kamu dah boleh faham macam mana nak nyatakan formula ubah, macam mana nak nyatakan corak,
macam mana nak nyatakan tujuan, dan yang terkini tadi macam mana nak nyatakan hubungan. Dan selepas ni kita akan masuk tajuk pemerhatian dan juga kita akan masuk tajuk inference. Itu nanti dulu. Itu nanti sebab minggu depan kita nak masuk topik yang baru. Topik yang baru. Jap, mana buku cikgu? Jap. Okey, minggu depan kita nak masuk topik. Semua dah ada buku ni dah? Belum. Ni buku ni. Semua cikgu nak harap Ada. ada. Okey. Apa? Buku ni. Ada. Okey, buku ni. Jadi minggu depan kita nak masuk tajuk tajuk apa yang terbaru ni? Tajuk seterusnya unit 3 mikroorganisma. Jadi siapa yang belum, cikgu harap kamu belilah buku ni. Sebab minggu depan kita akan buat buku ni. Cikgu bincang sikit dengan kamu dalam Google Meet dan cikgu akan suruh buat kamu buat latihan dalam buku ni. Buat latihan, kamu tulis dalam buku ni. Kemudian kamu tangkap gambar dan hantar melalui Google Classroom. Kena ada buku ni. Belilah kat sekolah. Harga dia RM9.90. Tajuk modul aktiviti mesra digital keluaran Sasbadi. Kena ada lah, kena ada. Siapa tak ada tu tak apa, kita bincang kemudian. Seloknya ada, kita boleh buat latihan. Siapa patutnya dalam senarai buku tu, ini adalah benda yang wajib dibeli. Baik. Jadi ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan kelas ni? Ada nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Nasroha. Bila sekolah buka tu kena tanya menteri lah. Bila sekolah buka kena tanya menteri lah. Guru besar pun kena tanya menteri bila sekolah buka. Harapnya cepatlah. Main je kat rumah, main game je kat rumah. Ya, Madiha. Ada nak tanya? Cikgu, Ya. saya minggu lepas mana? Cikgu hantar kat mana? Apa dia? Recording yang minggu lepas cikgu hantar kat mana? Tak jelas lah soalan awak. Kerja minggu lepas, cikgu hantar dalam grup? Tak dapat? Recording. Ada dalam grup cikgu hantar, kemudian soalan tu habis jawab soalan kamu tekan butang submit. Bila kamu tekan butang submit tu maksudnya kerja kamu tu cikgu dah boleh tengok. Bila sekolah mak buka, mak awak ada sekolah ke? Tak tahu bila sekolah nak buka. Kena tunggu kes-kesnya. Okey, baik. Okey. Jadi siapa yang bising tu? Muhammad Fatih. Tutup mic tu Fatih. Okey. Jadi lepas ni lepas ni kamu rehat, nak makan ke sembahyang Zuhur, kemudian masuk Zuhur sembahyang Zuhur. Petang-petang nanti cikgu akan hantar link tugasan. Hantar link dalam tugasan, cikgu akan hantar juga dalam Google Classroom lah. Sebab ada yang tak boleh buka melalui WhatsApp, cikgu hantar jugalah dalam Google Classroom. Ada tugasan tu, dalam tugasan tu cikgu hantar juga rakaman pengajaran ni, cikgu hantar nota-nota dan juga latihan. Dan bila kamu dah jawab semua latihan, kamu tekan butang submit. Bila kamu tekan butang submit tu, bila bawah tu ada submit, jadi kerja kamu akan cikgu dapat lihat. Kalau kamu jawab-jawab, kamu pangkah terus tak tekan submit, tak boleh, cikgu tak dapat lihat kerja kamu. Okey. Ajak main apa? FF tu apa pula? Apa FF tu? Saya.
kipas sama, PUBG tak best, tak main dah PUBG. Sekarang ni tak main game dah lah. Mata dah rabun.